Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ada soalan lah. Baik. Ada setengah-setengah orang tu dia tak sembahyang waktu. Ya. Dia sembahyang Jumaat dia pergi. Ya. Ada pula tu dia sembahyang Jumaat dia tak pergi, sembahyang waktu dia buat. Ya. Jadi macam mana nak istilahkan orang yang macam ni, Ustaz? Ya. Apa dia punya takrif dia orang yang macam ni? Dia sembahyang waktu dia buat. Ya. Sembahyang Jumaat dia tak nak pergi. Dia macam tak nak pergi lah. Ya. Tapi ada setengah tu dia sembahyang waktu dia tak nak buat. Sembahyang Jumaat dia pergi. Macam mana ada dia nak katakan orang yang macam ini? Kedua-dua orang ni merasa dia betul. Dia tak salah. Yang salah tu yang tak sembahyang, kata dia. Bila kita tanya, kau ni kenapa tak sembahyang Jumaat? Aku lebih baik daripada tak sembahyang, kata dia. Jadi kita mengukur ada standard. Yang 1 meter tu 100 cm. Bila kurang daripada itu, maka beragama ni kita tak ikut perasaan. Yang diikut ni adalah dalil. Macam mana orang yang tak sembahyang Jumaat? Man tarakal jumu'ata, siapa yang tak sembahyang Jumaat salasa marratin, 3 kali berturut-turut. Man tarakal jumu'ata salasa marratin tahawunan, tak ada uzur, tak ada alasan, tak ada sebab, taba'allahu ala qalbi, Allah mengunci hatinya, tertutup pintu hati. Azab yang paling kita khawatirkan adalah tertutup pintu hati. Itulah yang disebut dalam Quran, khatamallahu ala qulubihim. Yang pertama kali tertutup hati. Selepas hati tertutup, wa ala sam'ihim, telinga tersumbat, wa ala absarihim, mata. Hati, telinga, mata habis. Summum, bukmun, umyun, pekak, tuli, bisu, buta, la ya'qilun, tak boleh menengok kebenaran, la yarji'un, tak boleh balik ke pangkal jalan. Jadi sembahyang Jumaat tak boleh tinggal. Tapi Ustaz semalam tak sembahyang Jumaat, saya musafir. Saya sembahyang zuhur jamak takdim masa nak pergi ke Lumut semalam. Tapi ada uzur sebab musafir. Lalu kemudian orang yang tak sembahyang Jumaat, dia datang, kemudian dia tak sembahyang, maka sesungguhnya la kafarata laha illa dzalik. Sembahyang tak boleh ditebus dengan umrah. Menangis pintu Kaabah, hutang sembahyang tak boleh selesai. Maka sembahyang yang lampau-lampau yang lalu, 4 mazhab sepakat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, wajib diqadha. Nabi pernah mengqadha dari mula subuh, zuhur, asar, maghrib, dia buat isyak. Manakala perang Khandaq. Perang Khandaq ni parit lebar digali. Ini Makkah, ni Madinah. Kata Salman Al-Farisi, Farisi orang Faris, Persia. Kata Salman, ya Rasulullah, ada tak turun ayat strategik kita nak menghadapi orang Makkah? Kata Nabi, belum ada. Kalau gitu kita pakai strategik perang dari Persia. Macam mana? Kita gali parit lebar, nanti kuda orang Makkah tak boleh melompat. Okeylah, kita gali. Pada perang yang dahsyat itu, tak boleh solat sebab menghadapi. Nabi qadha semuanya pada. Tapi jangan dijadi dalil nanti jam qadha semua. Maka sedang Nabi pun tidak meninggalkan sembahyang. Jadi yang jadi standar kita adalah Nabi Muhammad SAW. Ati Allah, taat pada Allah. Wa ati'ur Rasul, tengok pada Rasulullah SAW. Orang yang tak tahu, kita bagi tahu. Orang yang tak tahu, dia mesti cari tahu. Jangan sampai berbuat terus menerus, bertanya tak tahu, merasa benar, kita sedang dalam kesalahan. Itu namanya tersesat di jalan yang lurus. Itu yang kita khawatirkan. Saya, bila saya tak tahu, saya tanya pada yang tahu. Bila pernah saya baca, saya jawab. Tapi bila kita tersalah, kita perbaiki, maka itu baik. Kedua-duanya tak betul. Orang yang tak sembahyang Jumaat, ni dalilnya dia tak betul. Orang yang tak sembahyang, dia tak betul. Yang betul adalah dia tetap sembahyang dan tetap sembahyang Jumaat. Sekarang banyak aliran macam-macam. Ada yang tak sembahyang sama sekali. Dia pejam mata, dia ingat saja Allah. Lepas tu kata dia dah. Bila kita tanya, awak kenapa tak sembahyang? Sebab ada najis di badan kita. Bila kita sembahyang ada najis, maka sembahyang tak sah. Maaf, di dalamnya ada najis. Maka bila ada najis, kita tak sah. Sembahyang kamu semua tak sah. Mula-mula kita nak nasihatkan dia, mendengar dia bercakap, kita pun jadi ragu juga. Sebab tak belajar fiqh. Yang dimaksud dengan najis itu adalah ma kharaja anis sabilaini, yang keluar dari 2 jalan. Maaf cakap, dari kubul dan dubur. Bila dia keluar baru dia najis. Bila dia di dalam dia tak najis.
Maka standar kita utama adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi tak pernah tinggalkan sembahyang. Nabi sakit, terbaring di kamar Sayyidatuna Aisyah, disiramkan dengan 5 kirbah air. Kirbah adalah kulit kambing yang dijahit, tempat air disiramkan ke wajah Nabi. Nabi terjaga. Manakala dia terjaga, apa yang dia minta? Aku nak sembahyang. Maka dibawalah dia sembahyang. Masa tu jamaah dah sembahyang. Imamnya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar sembahyang. Jamaah nak bagi tahu Nabi datang, mereka pukul tangan. Sebab tak boleh bercakap sedang sembahyang. Jamaah pukul tangan, dia nak bagi tahu ada Nabi datang. Takkan dia cakap Abu Bakar ada Nabi datang, batal sembahyang. Dia pukul tangan. Selepas sembahyang Nabi bagi tahu, yang pukul tangan tu innamat tasfiqulin nisa. Perempuan kalau imam salah baca dia pukul tangan. Kalau lelaki dia cakap subhanallah. Itulah cerita tentang memukul tangan bagi perempuan. Itu sebabnya adalah Nabi ingin tetap datang sembahyang walaupun dia sakit. Nabi tak pernah tinggalkan sembahyang. Jadi bila orang ikut Nabi, maka insya Allah dia tak akan tinggalkan sembahyang 5 waktu dan tak tinggalkan sembahyang Jumat. Insya Allah nanti video ni kita akan cutkan foto, kita upload, nanti kita share. Bagi yang dah sembahyang dia sembahyang, bagi yang belum sembahyang Jumat atau hanya sembahyang Jumat tak sembahyang, dia betulkan lagi amal. Man ahdatsa, siapa yang membuat-buat amal ma'alaihi amruna, yang tiada dalilnya, fahuwa raddun, maka amal itu mardud, ditolak Allah SWT. Wallahu a'lam.